Bab 3. Matematik pengguna. Rumusan bab. Bahagian 1. Simpanan dan pelaburan. Bahagian 2. Pengurusan kredit dan hutang. Bahagian 1. Simpanan dan pelaburan. A. Simpanan dan pelaburan. Simpanan. Simpanan ialah wang yang disimpan di bank atau institusi keuangan. Akaun simpanan. Akaun simpanan tetap. Akaun semasa. Akaun simpanan. 1. Simpanan boleh dibuat dalam sebarang jumlah. 2. Simpanan akan diberikan kadar faedah bergantung kepada jumlah simpanan untuk satu tempoh tertentu. 3. Biasanya kadar faedah adalah lebih rendah berbanding simpanan tetap. 4. Simpanan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. 5. Kaedah pengeluaran boleh dilakukan di bank atau kad ATM. Akaun simpanan tetap. 1. Menyimpan sejumlah wang untuk satu tempoh tertentu, biasanya untuk 3 bulan, 6 bulan atau setahun. 2. Tempoh 3 bulan, 6 bulan atau setahun dipanggil sebagai tempoh matang bagi simpanan itu. Simpanan tidak boleh dikeluarkan selagi belum cukup tempoh matang. 3. Simpanan yang telah matang boleh dikeluarkan dan faedah akan diberikan. Biasanya kadar faedah lebih tinggi berbanding dengan akaun simpanan. 4. Setiap simpanan akan diberikan sijil simpanan atau direkodkan dalam buku simpanan. Akaun semasa. 1. Simpanan semasa boleh digunakan untuk tujuan peribadi atau untuk tujuan perniagaan. 2. Pembayaran kepada pihak ketiga boleh dilakukan dengan mengeluarkan cek atau pindahan wang secara dalam talian, iaitu perbankan internet. 3. Simpanan tidak diberikan faedah. Sebaliknya, perkhidmatan itu dikenakan charge oleh pihak bank. 4. Permohonan untuk membuka akaun semasa lebih rumit dan memerlukan seseorang atau syarikat yang telah pun mempunyai akaun bank sebagai perujuk. 5. Bagi setengah penyimpan yang mempunyai simpanan yang besar dan aktif boleh menikmati overdraft, iaitu pengeluaran yang melebihi baki simpanan tetapi akan dikenakan caj faedah. Pelaburan. Pelaburan saham. Pelaburan saham amanah. Pelaburan hartanah. Saham. 1. Pelaburan saham ditujukan kepada pemilikan saham ke atas syarikat sendirian berhad, syarikat berhad atau koperasi. 2. Individu yang membeli saham sesebuah syarikat itu adalah merupakan pemilik syarikat dengan syarat tertentu. 3. Bagi pelaburan saham yang diapungkan di bursa saham boleh menjual beli saham ketika urus niaga saham bagi memperolehi keuntungan dan dividen. 4. Pelaburan saham ke atas koperasi hanya boleh ditebus saham-saham itu serta dividen setelah genap tempoh yang tertentu. Amanah saham. 1. Amanah saham diuruskan oleh badan bertauliah yang mempunyai pengurusan profesional dalam bidang pelaburan. 2.
para pelabur akan membeli saham-saham ini dalam bentuk unit amanah sama ada dengan harga tetap atau harga yang berubah setiap hari. 3. Syarikat unit amanah ini akan mengumpulkan semua dana untuk dilaburkan kembali dalam pelbagai sektor untuk mendapatkan pulangan yang menguntungkan kepada para pelabur. Pelaburan amanah saham tidak memerlukan modal yang besar dan biasanya kecairan tunai yang mudah. Hartanah. 1. Pelaburan hartanah ialah pelaburan ke atas aset tidak alih seperti rumah, kedai dan tanah. 2. Pelaburan hartanah harus mengambil kira pelbagai faktor seperti kedudukannya, faktor ekonomi, faktor penjanaan atau pulangan daripada pelaburan itu. 3. Pelaburan dalam hartanah memperolehi keuntungan melalui sewaan atau keuntungan ke atas modal yang dilaburkan apabila menjualkannya kembali. B. Faedah simpanan. Faedah simpanan. Faedah simpanan ialah ganjaran yang diterima oleh individu atau organisasi yang menyimpan wang di bank atau institusi keuangan. Faedah simpanan terbahagi kepada faedah mudah dan faedah compound. Faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut suatu kadar tertentu ke atas sejumlah wang simpanan pokok ataupun prinsipal untuk suatu tempoh tertentu, yakni bilangan tahun simpanannya. Faedah compound ialah faedah yang diterima daripada simpanan asal dan faedah yang dikumpulkan setiap tahun, iaitu faedah ke atas faedah. Faedah compound dan kekerapan pengkompaunan boleh berbeza. Contohnya, dikompaun untuk 3 bulan atau setahun sekali. Contoh 1. Faedah mudah. Puan Salmah menyimpan RM6,000 dalam sebuah bank dengan kadar faedah 3% tahun. Berapakah faedah yang diperoleh oleh Puan Salmah selepas setahun? Kaedah pertama. Prinsipal ialah RM6,000. Kadar faedah ialah 3%. Faedah tahunan sama dengan RM6,000 darab 3/100 sama dengan RM180. Faedah selepas setahun sama dengan RM180 darab 1 sama dengan RM180. Kaedah kedua menggunakan rumus I sama dengan PRT. I ialah faedah, iaitu interest. P ialah principal. R ialah kadar faedah, iaitu rate. T ialah masa, time, dalam setahun. Faedah selepas setahun sama dengan RM6,000 darab 3/100 darab 1 sama dengan RM180. Contoh 2. Faedah mudah. Puan Tan menyimpan RM20,000 dalam sebuah bank dengan kadar faedah 4% setahun bagi tempoh 6 bulan. Berapakah faedah yang diperolehi oleh Puan Tan selepas 6 bulan? P ialah RM20,000. R iaitu 4%, iaitu 4/100. T ialah 6/12. Maka faedah I sama dengan PRT.
sama dengan RM20,000 darab 4/100 darab 6/12 sama dengan RM400. Contoh 3. Faedah mudah. Rahmat menyimpan RM5,000 dalam sebuah bank dengan kadar faedah 2% tahun bagi tempoh 3 tahun. Berapakah jumlah faedah yang diperolehi oleh Rahmat selepas 3 tahun? P ialah RM5,000. R ialah 2% atau 2/100 atau 0,02. T ialah 3. Maka faedah I persamaan PRT sama dengan RM5,000 darab 0,02 darab 3 sama dengan RM300. Contoh 4. Faedah compound. Encik Raju menyimpan RM12,000 di sebuah bank dan diberikan kadar faedah 3% setahun dengan kadar pengkompaunan sekali setahun. Hitung jumlah wang simpanan Encik Raju selepas akhir tahun kedua. Tahun pertama. Faedah tahun pertama. RM12,000 darab 3/100 sama dengan RM360. Jumlah simpanan akhir tahun pertama. RM12,000 tambah RM360 sama dengan RM12,300. Tahun kedua. Faedah tahun kedua. Prinsipal tambah faedah tahun pertama ialah RM12,360. Maka RM12,360 darab 3/100 sama dengan RM370,80. Jumlah simpanan akhir tahun kedua. RM12,360 tambah RM370,80 sama dengan RM12,730,80. Contoh 5. Faedah compound. Secara umumnya, rumus bagi penghitungan yang melibatkan faedah compound ialah MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. MV ialah nilai matang atau measured value. P ialah principal. R kadar faedah tahunan, the yearly interest rate. N bilangan kali faedah di compound dalam setahun, numbers of periods the interest is compounded per year. T tempoh dalam tahun, term in year. Berdasarkan rumus ini, jumlah simpanan Encik Raju pada akhir tahun kedua ialah P sama dengan RM12,000. R ialah 3% atau 0,03. N sama dengan 1. T sama dengan 2. MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R per N kuasa NT sama dengan RM12,000 dalam kurungan 1 tambah 0,03 per 1 kuasa 1 darab 2 sama dengan RM12,000 darab 1,0609 sama dengan RM12,730,80.
Contoh 6. Faedah compound. Jika Encik Raju menukar bentuk simpanan kepada simpanan tetap dengan diberikan kadar faedah 4% tahun dengan pilihan faedah dikompaunkan. A. Sebulan sekali. B. 3 bulan sekali. Hitung wang simpanan bersama faedah yang diperolehi oleh Encik Raju bagi tempoh yang sama bagi kedua-duanya. A. Sebulan sekali. Bermakna N ialah 12. R ialah 4% atau 0,04. T ialah 2. MV sama dengan 12,000 darab dalam kurungan 1 tambah 0,04 per 12 kuasa 12 darab 2 sama dengan 12,000 darab 1,0831 sama dengan Rp12,997.20. B. 3 bulan sekali. Bermakna N sama dengan 12 bahagi 3 sama dengan 4. R ialah 4% atau 0,04. T ialah 2. MV sama dengan 12,000 darab dalam kurungan 1 tambah 0,04 per 4 kuasa 4 darab 2 sama dengan Rp12,000 darab 1,0829 sama dengan Rp12,994.80. Kesimpulannya, apabila kekerapan pengkompaunan bertambah, nilai simpanan juga bertambah. C. Nilai pulangan pelaburan ROI. Nilai pulangan pelaburan Return on Investment ROI adalah merujuk kepada pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan. Dengan arti kata yang lain, ia adalah nisbah keuntungan atau kerugian yang diperolehi dalam sesuatu pelaburan. Nilai pulangan biasanya ditulis dalam bentuk peratusan. Sesuatu pelaburan dianggap sebagai menguntungkan jika jumlah pulangan adalah melebihi nilai pelaburan asalnya. Begitu juga sesuatu pelaburan akan dianggap rugi jika jumlah pulangannya adalah kurang daripada nilai pelaburan awalnya. Rumus bagi menghitung nilai pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan sama dengan jumlah pelaburan bahagi dengan nilai pelaburan awal darab 100%. Pelaburan amanah saham. 1. Untuk pelaburan jangka pendek 3 hingga 5 tahun dan jangka panjang lebih daripada 5 tahun. 2. Pelaburan diuruskan oleh golongan profesional yang dikenali sebagai pengurus dana. 3. Pelaburan dikawal selia oleh Suruhanjaya Security dan Bank Negara Malaysia. 4. Para pelabur tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk melabur, tetapi boleh mempelbagaikan pelaburan mereka. Pulangan amanah saham. Dividen diterima pada akhir tahun keuangan dan dihitung berdasarkan wang yang dilaburkan. Share bonus. Ia merupakan share tambahan yang diberikan secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada. Keuntungan modal. Peningkatan harga saham
semasa saham dijual. Contoh 1. Amanah saham. Puan Siti telah membuat pelaburan melalui amanah saham negara sebanyak 5,000 unit dengan harga RM1.50 setiap unit pada 1 hari bulan Januari 2017. Setelah cukup setahun kemudian, Puan Siti telah menjual ke semua unit saham amanah dengan diberikan dividen 6% serta nilai unit saham amanah itu ialah RM60. Hitung nilai pulangan pelaburan Puan Siti. Modal awal ialah RM5,000 darab RM50 sama dengan RM7,500. Peningkatan harga saham ialah RM60 tolak RM50 sama dengan 10 sen. Dividen ialah 6/100 darab dalam kurungan 5,000 unit darab RM50 sama dengan RM450. Keuntungan modal sama dengan 10 sen darab 5,000 unit sama dengan RM500. Jumlah pulangan ialah RM450 tambah RM500 sama dengan RM950. Nilai pulangan pelaburan sama dengan RM950 bahagi RM7,500 darab 100% sama dengan 12,7%. Contoh 2. Pelaburan hartanah. Ahmad telah membeli seunit rumah kedai dengan harga RM450,000 sebagai pelaburan dengan membayar 10% wang pendahuluan. Kos urusan pembeliannya seperti kos guaman dan duty stamp ialah RM25,000. Rumah kedai itu disewakan dengan nilai sewaan RM1,500 sebulan. Selepas 4 tahun, Ahmad menjual rumah kedai dengan harga RM600,000. Jumlah baki pinjaman yang perlu dijelaskan ialah RM350,000. Hitung nilai pulangan pelaburan yang diperolehi oleh Ahmad. Modal awal ialah RM450,000 darab 10% sama dengan RM45,000. Kos guaman dan duty stamp ialah RM25,000. Perolehan sewa selama 4 tahun ialah RM1,500 darab 48 bulan sama dengan RM72,000. Baki pinjaman bank ialah RM350,000. Keuntungan modal RM600,000 ialah harga jualan. Tolak modal RM45,000. Tolak RM25,000 untuk kos guaman dan duty stamp. Tolak RM350,000 untuk baki pinjaman bank sama dengan RM180,000. Jumlah pulangan ialah RM72,000 tambah RM180,000 sama dengan RM252,000. Nilai pulangan pelaburan ialah RM252,000 bahagi RM450,000 darab 100% sama dengan 56%. D. Faktor-faktor perlu diambil kira sebelum membuat pelaburan.
3 faktor yang harus diambil kira oleh seseorang pelabur sebelum membuat sebarang pelaburan seperti berikut. 1. Potensi risiko pelaburan. Ketidakpastian tentang pulangan bagi sesuatu pelaburan. 2. Tahap pulangan. Tahap keuntungan yang diperolehi dalam pelaburan itu. 3. Aspek kecairan. Seberapa cepat boleh ditunaikan sesuatu pelaburan itu. Perbandingan pelbagai jenis simpanan dan pelaburan dari segi tahap risiko, pulangan dan kecairannya. Akaun simpanan. Tahap risiko, bebas risiko. Tahap pulangan, rendah. Tahap kecairan, tinggi. Simpanan tetap. Tahap risiko, bebas risiko. Tahap pulangan, rendah. Tahap kecairan, tinggi. Saham syarikat. Tahap risiko, tinggi. Tahap pulangan, tinggi. Tahap kecairan, sederhana. Hartanah. Tahap risiko, rendah. Tahap pulangan, tinggi. Tahap kecairan, rendah. Unit amanah. Tahap risiko, rendah. Tahap pulangan, sederhana. Tahap kecairan, tinggi. E. Strategi pemurataan pelaburan saham. Nilai saham-saham yang diniagakan di pasaran saham sentiasa berada dalam keadaan turun dan naik. Maka untuk mendapatkan kos pembelian sesaham atau se-share dengan kos yang lebih rendah, haruslah menggunakan strategi pemurataan. Contoh, Ali membeli 1,000 unit saham syarikat makanan segera KFD dengan harga RM2 sesaham. 2 hari kemudian, apabila saham KFD turun kepada RM1.80 sesaham, Ali membeli lagi 1,000 unit saham. Belian kali pertama, RM2 darab 1,000 sama dengan RM2,000. Belian kali kedua, RM1.80 darab 1,000 sama dengan RM1,800. Dengan melakukan strategi pemurataan, purata kos sesaham sama dengan RM2,000 tambah RM1,800 bahagi 1,000 tambah 1,000 sama dengan RM1.90. Kelebihan strategi pemurataan bagi pelaburan saham. 1. Cepat mengambil kesempatan apabila berlaku perubahan harga seunit. Apabila harga rendah, lebih banyak unit saham yang dapat dibeli. Untuk jangka panjang, pelabur memiliki lebih banyak unit saham. 2. Tidak dipengaruhi oleh emosi. Pembelian dan penambahan unit saham dibuat secara konsisten dan tidak banyak dipengaruhi oleh sentimen dan emosi. 3. Mengurangkan risiko kerugian. Membeli secara berkala dan konsisten berdasarkan keadaan semasa lebih menguntungkan berbanding membeli secara pukal dalam sesuatu masa. F. Menyelesaikan masalah berkaitan simpanan dan pelaburan. Encik Tan telah membeli sebuah bangunan yang bernilai RM650,000. Dia menyewakan bangunan itu dengan kadar sewaan RM2,500 sebulan. Jika selepas 6 tahun
dia menjualkan bangunan itu dengan harga RM925,000. Hitung nilai pulangan pelaburannya. Modal awal ialah RM650,000. Perolehan sewa selama 6 tahun sama dengan RM2,500 darab 72 bulan sama dengan RM180,000. Keuntungan modal sama dengan RM925,000 tolak RM650,000 sama dengan RM275,000. Jumlah pulangan sama dengan RM270,000 tambah RM180,000 sama dengan RM455,000. Nilai pulangan pelaburan sama dengan RM455,000 bahagi RM650,000 darab 100% sama dengan 70%.